Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik untuk menjalani ibadah puasa. Hari ini akak akan kongsikan dua kisah seram, di mana kisah seram ni berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi kalau korang sudi, jom bersama dengan akak untuk mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Untuk kisah seram Ramadan yang pertama mengenai hantu orang lidi. Yang korang pernah dengar tak? Kisah hantu orang lidi. Akak ni baru first time tau. Okey, pengalaman seram kali ni dilalui oleh seseorang yang dikenali sebagai Acik. Pengalaman ni berlaku, akak dah cakapkan, dalam bulan Ramadan. Jom kita selami pengalaman Acik bersama. Betul ke korang? Bulan puasa ni tak ada hantu. Semua dah kena ikat. Acik ni, dia dah banyak kali tahu kena kacau. Kejadian pada pagi kejadian yang dialami tu tak dinyatakan pula tarikhnya bila. Masa tu seolah-olah macam telah menjawab kepada persoalan yang bermain dalam fikiran Acik. Lebih kurang pukul 10.30 pagi macam tu lah. Masa tu Acik baru lepas ambil anak dia ni balik dari sekolah. Acik memang gemar ronda-ronda dulu, ambil angin. Lepas tu barulah dia teringat nak share akan story ni. Acik ni dia ada 2 orang anak tau. Lepas tu dia ada seorang suami. Dia ada sixth sense. Boleh rasa atau nampak benda-benda mistik. Kalau benda tu ada, tak semua dia boleh rasa atau nampak. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kalau dia boleh nampak semua sekeliling dia, tak larat juga kan. So kisahnya macam ni. Suatu hari lebih kurang akak tak sure lah, masa tu malam lah kan, Acik ni dia tengah kumpul mainan anak-anak dia. Selesai kumpul segala jenis mainan tu, dia letaklah mainan tu setempat dekat tepi dinding. Dia nak pilih yang mana nak simpan, yang mana dia nak sedekah je kat orang. Lepas tu adalah sikit dia nak simpan untuk anak dia, sebab anak-anak dia ni dah besar. So dah agak beberapa minggu terlonggok lah mainan tu dekat situ. Sebelum bulan Ramadan lagi tau. Weekday tak sempat nak kemas. Weekend pula dah banyak minggu plan nak kemas dengan Cik Handsome. Tapi jalan buntu yang mereka temui. Tak ada peluang tau. Sebab Cik Handsome dia tu selalu sibuk dengan urusan dia. Isnin malam baru-baru ni, maksudnya masa kejadian tu, waktu cuti nuzul Al-Quran. Lepas semua dah tidur, Acik dia start bungkus adinda untuk post keesokan harinya. Acik ni dia buat bisnes online. Membungkus barang untuk post di tengah malam buta tu dah jadi perkara biasa korang. Sampai ke subuh lah Acik tu tak tidur. Bila dia dapat tempahan yang banyak untuk dibungkus. Dari tempat Acik tu duduk semasa membungkus tu, dia boleh nampak tau kawasan toys tu dengan ekor mata kanan dia. Dalam pukul 2 macam tu, Acik dia rasa macam ada orang lalu. Bukan 2 tengah hari korang, tapi pukul 2 pagi. Orang tu hitam je. Yang pastinya nampak tak adalah clear sangat. So Acik dia cuba untuk confirmkan apa yang dia nampak tu. Jadi dia pandang dekat sudut yang dia rasakan orang tu memang ke situ. Dia nak tahu siapakah gerangan yang lalu dekat situ. Bila Acik pandang, kosong korang. Bukan sekali lalu je tau korang.
Malah berkali-kali tak meremang ke rasa, biarpun bulan Ramadan. Bila 4 ke 5 kali dah jadi macam tu, dah terdetik tau dalam hati Acik tu, bulan puasa pun ada ke? Lepas terdetik je dalam hati macam tu, lebih kurang 2-3 kali lagi Acik nampak bayang hitam tu tak jelas rupa bentuk dia, duduk atas timbunan mainan tu sambil lambai-lambai ke Acik. Lepas tu goyang-goyang kaki, santai-santai lagi orang, macam nak bagi tahu bahawasanya dia ada kat situ. Macam tu. Sah. Memang ada. Memang Acik nampak dekat situ. Waktu tengah seram sejuk sorang-sorang tu, tiba-tiba Encik Handsome keluar dari bilik. Encik Handsome tu dia tolong Acik bungkuskan barang. So sambil-sambil tu dia tunggulah kod-kod, maknanya Acik tu tunggulah kod-kod apa yang dia nampak tu akan lalu sekali lagi, dia boleh bagi tahulah dekat Handsome dia tu. Tapi kurang tak lalu, time tu tak ada pula aja nak nyangkat Acik kan. Pagi tu hari Rabu, maknanya pagi yang lain lah kan, dia main cak-cak pula. Acik dalam bilik masa tu tengah mengemas. Pagi tu memang gelap sekeliling, gelap sangat, mendung je di sekelilingnya, seolah-olah macam nak hujan. Waktu mengemas tu, Acik dia membelakangkan toys yang ditimbunkan tu. Tiba-tiba Acik nampak dia menelik kat pintu bilik. Dia tu maknanya benda yang dia nampak tu lah. Kali ni Acik nampak rupa dia yang sebenar. Mesti ada yang tanya kan, macam mana Acik boleh nampak dia menelik padahal Acik tengah membelakangkan dia kan? Yang ni susah nak explain. Acik jenis boleh nampak dan boleh rasa kalau benda tu ada. Bulu roma Acik tegak semacam je. Lepas tu dia rasa seram sejuk tu pun lain macam je. Macam tu lah kebiasaannya. Kadang-kadang Acik ni boleh nampak, kadang-kadang dia tak boleh nampak, dia rasa je. Kalau Acik ni dia ada rasa sesuatu korang, Acik dia akan tutup mata dia, lepas tu dia akan tanya, siapa tu? Macam tu. Lepas tu benda tu akan munculkan diri dia siapa. Ada kalanya tak akan muncul juga. Acik dia nampak lah benda tu sambil tutup mata. Lepas ni korang mesti seram kan, bila korang boleh berkenalan dengan orang yang macam Acik ni kan. Anak-anak Acik pun dia dapat tempias sikit-sikit tau. Mereka pun terkesan dengan penglihatan sixth sense Acik ni. Macam mana rupa benda tu? Acik nampak kepala dan sebelah tangan dia je. Dia menelik sambil letak tangan dekat pintu. Sebiji macam orang lidi. Hitam legam. Bayangkan, kepala dia bulat, perfect macam bola. Lepas tu tak ada mata, tak ada hidung, tak ada telinga, semua tak ada, kosong. Tangan dia macam kayu, hitam juga. Tak ada jari pun korang. Tak ada pun menunjukkan dia macam manusia kan. So terduduklah Acik. Alang-alang dah duduk atas lantai, lebih baik dia pergi duduk atas katil, lebih selesa kan. Tengah duduk tu jantung dia berdebar tau. Tuk tak, tuk tak, tuk tak. Nasib baik masa tu Encik Handsome dia call. Lega dia rasa. Tapi dia takut nak keluar dari bilik. Nak keluar ke tak nak? Nak keluar ke tak nak? Dalam dia tuk tak, tuk tak, tuk tak. Akhirnya terpaksa jugalah dia keluar sebab dia kena ambil anak-anak dia balik dari sekolah. Kalau tak, siapa nak ambil anak-anak dia kan? Baru teringat malam Acik mengemas toys tu, anak Acik yang kecil kena kacau. Keluar suara jantan dia tau. Garau suara. Masa anak Acik tu macam kena rasuk lah kan. Lepas tu kan dia pergi dekat anak dia tu, dia tanya itu tanya ini. Lepas tu anak dia pun bagi jawapan. Dia dapat rasa lah macam anak dia ni dah macam bukan anak dia kan. Puas jugalah Acik dengan Encik Handsome tu nak pulihkan anak dia. Bila ada gangguan mereka suami isteri, mereka suami isteri ni akan usaha sendiri je selagi mampu. Sebab
Acik dulu pernah sakit lama tau, lebih kurang 10 tahun. Tu yang mereka ni dah biasa dengan benda macam tu. So kalau berlaku gangguan sikit-sikit, mereka try settle sendiri dulu sebelum panggil ustaz. Macam tu je lah caranya. Mereka tawakal dengan ilmu yang sedikit ada, cara-cara perubatan Islam tu mereka praktikkan, amalkan dalam diri mereka. Alhamdulillah. Dan akak suggestkan agar kita semua pun ambil langkah yang sama, iaitu belajar kepada perubatan Islam. Maksudnya kita belajarlah basic kepada ayat-ayat pendinding macam tu kan. Contohnya, okey, selepas melalui pengalaman tu, acik dia akan keluar tau. Dia tak akan stay dalam rumah, dia tak akan tunggu lama. Dia akan bawa anak-anak dia ronda-ronda dulu, lepas tu baru dia balik dekat rumah. Bukan sebab dia takut, tapi dia dah terkejut, dan rasa terkejut tu tak hilang. Selagi dia rasa dudak-dudak berdepar, dia akan pastikan dia tak balik lagi ke rumah, sehinggalah dia dah rasa bersedia dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, barulah dia balik semula dekat rumah dia. Macam itulah pengalaman acik pada bulan puasa tersebut. Sekian korang untuk story yang pertama. Akak teruskan dengan kisah seram di bulan Ramadan yang kedua. Kisah kali ini ditulis oleh Nurul, bukan nama sebenar. Nurul masih ditenggelami dengan jutaan tanda soal tau. Bagi sesiapa yang tak suka dengar cerita seram atau cerita hantu, sila berhenti dengar sampai setakat ni sahaja. Sebab apa yang Nurul nak kongsikan sekarang ni bersangkut paut dengan kisah alam ghaib. Bukanlah kehendak Nurul nak menjadikan kisah-kisah misteri ni sebagai suatu yang obsesi, macam tu. Tetapi kehidupan ghaib dan diri Nurul ni seolah-olah mustahil tau untuk dipisahkan. Mungkin sebab Nurul ni dia lemah semangat agaknya, dia sendiri pun kurang pasti. Bagi yang tak mahu percaya atau memang tak percaya, terpulanglah. Tapi apa yang Nurul akan kongsikan ni merupakan kisah yang benar-benar dia alami oleh diri dia sendiri. Pagi tu macam biasa, Nurul dikejutkan dengan ketukan pintu bertalu-talu oleh Umi dia tahu. Umi dia nak kejutkan dia untuk bangun bersahur. And macam biasalah, Nurul ni mulut dia menyahut, tapi badan dia masih lagi terdampar atas katil, diselimutkan dengan bayu pagi yang sejuk. Mana tak syok korang, bulan Ramadan ni kita akan diuji dengan rasa malas. So atas diri kita untuk kawal rasa malas tersebut. Masa yang tepat untuk dia tidur dengan lebih nyenyak sepatutnya, tapi disebabkan itu kan waktu sahur, tambahan pula perut dia dah mula rasa lapar. Dia walaupun rasa malas sangat nak bangkit dan malas sebenarnya nak menapakkan kaki dia tu ke dapur, akhirnya dia akur juga. Sebab memang itu pun rutin Nurul. Dapur tu dah sinonim pun dengan dia. Dia bangkit jugalah ke dapur, menjengah lauk yang Umi dah siap hidangkan ke atas meja. Umi yang settlekan lauk pagi tu, bukan dia pun. Dia cakap lah dalam hati dia, lauk tom yam yang dimasak semalam. Malas-malas je Nurul ni nak berjalan ke bilik air, dia nak basuh muka, lepas tu nak berkumur. Mana boleh makan tanpa basuh muka korang. Belum sempat lagi kaki dia menapak tinggalkan ruang dapur, Umi pula panggil nama dia. Lepas tu Umi tanyalah dia, Nurul, sekejap Umi dia bertanyakan perihal tungku dia yang hilang. Nurul ada nampak tak tungku dapur Umi ni dah hilang? Nurul pun dia jawab, tak tahu Umi, saya memang tak tahu. Dia memang tak tahu menahu pun mengenai kehilangan tungku tersebut. Dan cepat-cepatlah dia menyusun langkah pergi ke tandas. Tak boleh berlengah, nanti terlepas waktu sahur. Segembalinya dia, Nurul ni dari tandas, mata Umi tak puas hati lagi. Dia masih lagi pandang pada Nurul. Nurul pun dia rasa hairan sebab Umi dia macam fokus kat dia je. Umi pun bagi tahulah tungku tu dah gaib. Nurul jadi pelik tau. Dia mulalah imbas balik semula kisah semalam.
Nurul ceritakan kepada umi dia sewaktu dia dan abi dia bersiap-siap nak menghidangkan juadah berbuka, tungku tu memang dah tak ada, dah lesak dari pandangan. Nurul dia sangkakan umi dia lah yang tanggalkan tungku tu. Lepas tu umi dia nak pergi nak bersihkan tungku tu, manalah tahu kan, sebab tungku tu dah berkepuk-kepuk dengan kotoran, dah bergerak. So tak adalah dia rasa yang bukan-bukan, fikir yang bukan-bukan. Umi pula dia bagi tahu yang umi memang tak tahu langsung pasal tungku tu. Umi tak sentuh tungku tersebut. Timbul satu tanda soal dalam fikiran mereka sekeluarga tau. Dah mulalah tu mereka bersangka yang bukan-bukan. Nurul dia cuba padam keingatan dia tu. Dia nak menjurus kepada Mistress Borrower. Dia berfikir, jadi apa yang berlaku dalam misteri tersebut? Tapi dia mula rasa kesian tau bila dia tengok umi dia tu macam yelah bersusah payah tau mencari tungku tu, tapi tak temui jawapan juga. Tungku tu tetap juga hilang. Dan korang, di kala subuh itulah umi ni memberanikan diri dia buka pintu belakang rumah, pintu dapur. Lepas tu umi berkira-kira kononnya nak menjengah keluar. Manalah tahu kod-kod tungku tersebut ada terletak di atas kerusi dekat beranda, dekat luar dapur tu. Jadi dia berkira-kira nak keluar ke tak nak, nak keluar ke tak nak kan. So bila pintu ni dah terbuka, terasalah bayu pagi yang sejuk sangat mula menerpa ke tengkuk masing-masing. Dan masa itulah mulanya terbit rasa macam seram je. Ada rasa unsur-unsur suspense dalam otak mereka tau. So umi tak jadi keluar. Umi dia kembali semula ke meja makan. Lepas tu umi bagi tahu yang dia tak berani keluar sebab hari masih gelap gelita, ditambah pula dengan bayu angin tu memang meremang. So umi memang cakap umi tak nak keluar. Nurul pun dia mulalah menawarkan khidmat hero dia untuk menjengah dekat luar tu, sebab pada waktu tu masih tak ada sekelumit pun rasa takut yang singgah di fikiran Nurul. Dia tak rasa pun situasi tu agak mistik, agak menakutkan. So mungkin juga dia berani sebab dia ada bela kucing-kucing dekat luar kan. Jadinya kucing-kucing tu boleh menemankan dia bila dia keluar dari pintu dapur tu. Dan korang, semasa Nurul berdiri dekat beranda berhadapan dengan garaj kereta, dia terlihat ada cahaya terang seakan-akan datang daripada obor atau bola api. Bulu roma Nurul mula meremang tau. Daripada dia tadi yang memang tak rasa apa-apa yang mistik, tiba-tiba dia rasa macam something wrong. Sebab cahaya tu bergerak-gerak sebelum mula berangsur hilang. Dia kira kan cahaya tu menuju ke hadapan rumah. Masa tu dia nampak macam tu lah. Lidah Nurul jadi keluh. Dia tak boleh nak bertiarap pula dah. Dia tak boleh nak berteriak. Lepas tu kaki dia pun seolah-olah macam kejang je time tu. Tak boleh nak lari. Selesai cahaya tu lenyap, Nurul cepat-cepat melangkah masuk semula ke dalam rumah. Dan dia ceritakan apa yang dia nampak tu kepada ahli keluarga dia. Mereka semua mula tergamam tau. Dan mulalah umi ni dia ungkit cerita yang lepas. Bila mana Nurul ni pernah terdengar bunyi hilayan Kak Punti dekat luar bilik dia. Mulalah Nurul ni dia rasa lebih takut, lebih meremang kan. Keesokan harinya pada waktu tengah hari, sewaktu Nurul ni nak menjalankan rutin hariannya tu macam biasa, dia nak memasak untuk berbuka puasa kan. Dia mulalah keluarkan bahan-bahan mentah dari peti sejuk. Dia dapati periuk yang digunakan untuk masak tom yum semalam masih ada dan belum lagi dibasuh dan masih lagi terletak di atas tungku. Bukan tungku yang hilang, di atas tungku yang hilang tau.
Tungku dah hilang, tak boleh letak dah tungku yang bersebelahan dengan tungku yang hilang tu. Jadi Nurul pun dia buka lah tudung periuk tu, dan dia dapati dalam periuk tu tinggal sisa-sisa tom yam yang kelihatannya memang dah berbuih, dah basi. Jadi Nurul pun dia tutuplah semula tudung periuk tersebut. Buat apa nak hidupkan? Dia pun teruskanlah dengan kerja dia yang lain. Dia basuh ikan senangin sebab dia nak masak sweet sour. Selesai je dia basuh ikan tu, dia siapkanlah pula bahan-bahan masakan. Nurul pun dia angkatlah periuk yang berisi sisa tom yam basi tu, dan dia letakkan ke dalam sinki sebab dia nak basuh. Semasa Nurul tu nak basuh, takkanlah dia nak basuh macam tu je. So Nurul pun dia buka lah tudung periuk tu. Masa tu korang, alangkah terkejutnya dia. Darah dia mula tersirap tau, dan jantung dia hampir nak luruh bila dia dapati tungku yang hilang tu berada dalam periuk tersebut. Tanpa ada pergerakan daripada Umi ataupun Abi dia atau diri dia untuk alihkan tungku tersebut, sengaja nak masukkan dalam periuk tu, memang tak. Dan dalam rumah tu hanya ada mereka bertiga sahaja. So, siapa yang masukkan tungku dalam tu? Tapi yang jelasnya dah dinyatakan tadi kan, Nurul dah tengok pada periuk tu. Memang dalam periuk tu cuma ada sisa tom yam yang basi sahaja korang. So, apa pendapat korang? Apa sebenarnya yang dah berlaku? Masya Allah. Nurul kira benda yang meminjam tungku tu seakan-akan dia tahu tau. Nurul ni nak mula memasak, lepas tu dia pulangkan balik tungku tu pada masa yang paling tepat. Tapi tidak di tempat yang betul. Dah ambil dekat dapur, pulangkan balik dekat dapur. Kenapa nak pulangkan balik dalam periuk tom yam dia? Tak aci betul. Nurul dia teruslah bekerja pergi mendapatkan Abi dia. Abi dia pun geleng-gelengkan kepala, Umi dia pun geleng-gelengkan kepala tau. Masing-masing dah buntu. Masing-masing terfikir, perbuatan siapa lah ni yang nak bergurau dengan mereka ni dalam bulan Ramadan ni. Cuba korang imagine kalau korang berada di tempat mereka. Dalam periuk berisi sisa tom yam, semalam lah Nurul temui semula tungku yang disembunyikan tersebut. Umi dinasihatkan agar Nurul ni memasang bacaan surah Al-Baqarah selama 40 hari berturut-turut. Bacaan surah Al-Baqarah oleh Imam Sudais sudah pun bergema tau dalam bilik dia selama 30 minit yang lepas. Tapi kan, ianya masih belum berjaya menghilangkan 100% ketakutan Nurul. Nurul bisikkan perlahan-lahan agar sesiapa yang nak bergurau-gurau dengan aku sekarang ni, segeralah hentikan niat kamu. Kerana aku tahu kamu juga turut sama membaca maklumat ini. Nurul menjelaskan bahawasanya hanya syaitan sahaja yang dibelenggu dalam bulan Ramadan ni. Tapi jin-jin Islam mahupun kafir masih lagi berkeliaran. Jadi sentiasalah ingat Allah Subhanahu Wa Taala tak kira bulan apa sekalipun. Kerana itu akan menguatkan semangat kita, sekaligus kita tidak mudah terpedaya dengan apa-apa jua tipu helah yang datang. Kuatkan iman, tingkatkan amal. Semoga kita sentiasa dalam rahmat perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian untuk story yang kedua. Sekian sahaja 2 story yang Kak kongsikan pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, apa yang tak elok korang jangan ikut. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana mendengar dari awal sehingga habis. Salam Ramadan dari kami. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.